Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Apa khabar murid-murid? Diharapkan semua murid dalam keadaan sihat sejahtera. Saya, Cikgu Afan akan mengajar kalian subjek Bahasa Melayu yang bertajuk Meluncur Tinggi. Untuk pengetahuan murid-murid, tajuk Meluncur Tinggi ini terdapat pada muka surat 122 dalam buku teks Bahasa Melayu tahun 5. Diharapkan semua murid sudah pun bersedia untuk mengikuti pembelajaran pada hari ini. Standard pembelajaran pada hari ini iaitu 3.3.1 mendraft dan menghasilkan penulisan berformat dan tidak berformat. Objektif pembelajaran pada hari ini iaitu pada akhir pembelajaran dan pemudahcaraan, murid akan dapat mendraft dan menulis sebuah penulisan berformat iaitu penulisan laporan yang bertajuk Laporan Pertandingan Roket Air. Kedua, membaca dan mempersembahkan karya bukan sastera dalam bentuk penulisan berformat iaitu penulisan laporan yang bertajuk Laporan Pertandingan Roket Air. Kriteria kejayaan pada hari ini iaitu murid berjaya mendraft dan menulis sebuah penulisan berformat iaitu penulisan laporan yang bertajuk Laporan Pertandingan Roket Air. Kedua, murid berjaya membaca dan mempersembahkan karya bukan sastera dalam bentuk penulisan berformat iaitu penulisan laporan yang bertajuk Laporan Pertandingan Roket Air. Pernahkah murid-murid menyertai pertandingan dalam Karnival Sains, Teknologi, Kejuruteraan dan Matematik? Bagus, tentunya ada murid-murid yang pernah menyertai dalam sebarang aktiviti yang dipertandingkan semasa Karnival Sains, Teknologi, Kejuruteraan dan Matematik diadakan sama ada di sekolah maupun di peringkat daerah, seterusnya di peringkat yang tertinggi lagi iaitu negeri dan juga kebangsaan. Oleh itu kita lihat contoh-contoh aktiviti yang dipertandingkan semasa karnival itu berlangsung. Antaranya, gambar yang pertama di sebelah kiri itu menunjukkan pertandingan pelancaran roket air. Pastinya, aktiviti seperti ini dapat menarik minat para pelajar untuk mencintai dan juga mempelajari bidang sains secara lebih mendalam. Seterusnya, kita dapat lihat lagi gambar di sebelah kanan itu menunjukkan dua orang murid yang sedang menjalankan eksperimen ataupun uji kaji. Pertandingan inilah juga dapat mencungkil bakat murid-murid untuk mendalami sesuatu uji kaji tersebut dengan menjalankan eksperimen di dalam makmal. Seterusnya, kita dapat lihat gambar yang di sebelah kiri di bawah itu menunjukkan sekumpulan murid yang menyertai pertandingan bagi acara Eureka Science. Pastinya mereka perlu mencipta sesuatu bangunan ataupun objek dengan menggunakan bahan yang disediakan semasa pertandingan itu dijalankan. Di sinilah juga dapat mencungkil kreativiti murid-murid dalam penghasilan sesuatu barangan ataupun produk. Seterusnya kita lihat di sebelah kanan di bawah itu gambar yang terakhir menunjukkan seorang murid perempuan yang sedang menyampaikan sebuah cerita sains dan juga teknologi di situ. Pastinya, pertandingan bercerita mengenai sains dan teknologi ini dapatlah mengisahkan kisah-kisah yang menarik berkaitan dengan sains dan juga matematik serta bidang teknologi. Perkara ini
sangatlah penting bagi memupuk perasaan murid-murid untuk mencintai bidang sains dan juga matematik serta teknologi. Oleh itu, setiap murid mestilah melibatkan diri dalam aktiviti yang dijalankan seperti ini agar dapat melahirkan modal insan yang cemerlang dalam bidang sains dan pastinya menjadi harapan kepada negara iaitu melahirkan ahli saintis negara yang terhebat dan termasyhur di dunia pada suatu hari nanti. Baiklah murid-murid, sila teliti dan fahami format penulisan laporan di sebelah ini. Baiklah, hari ini kita akan fokus mengenai cara penulisan berformat iaitu penulisan laporan. Untuk pengetahuan murid-murid, karangan ataupun penulisan laporan ini mempunyai format yang khas. Jadinya kita lihat maklumat yang pertama di bahagian atas itu merupakan tajuk laporan. Bagi memulakan penulisan laporan ini, penulis ataupun murid-murid hendaklah menulis tajuk laporan terlebih dahulu ya murid-murid. Seterusnya kita lihat maklumat yang kedua iaitu pendahuluan. Perenggan ini kita lihat dan kita sama-sama membacanya. Pada 22 hingga 23 Jun 2000, jadi murid boleh letakkan tarikhnya di situlah, sama ada 2021, 2022 lah ataupun 2019, yang mana-mana sesuai. Janganlah terlalu jauh sangat tarikh ataupun tahun tersebut. Yang lalu telah berlangsung pertandingan roket air peringkat negeri Melaka di Sekolah Kebangsaan Seri Makmur. Seramai 50 orang peserta telah mengambil bahagian dalam acara ini. Objektif acara ini adalah untuk memberikan pendedahan ilmu sains dan teknologi, khususnya bidang sains angkasa, kepada murid. Sebanyak 3 kategori dipertandingkan, iaitu pembentangan, roket air sasaran dan roket air payung terjun. Jadinya di sini, perenggan pendahuluan telah pun kita baca. Dalam perenggan pendahuluan ini, pada kebiasaannya, mestilah dinyatakan objektif. Objektif berkaitan sesuatu program yang dijalankan. Seterusnya kita lihat perenggan yang seterusnya iaitu berkaitan dengan isi 1. Ingat ya, untuk perenggan seterusnya mestilah ada idea ataupun maklumat yang perlu dibincangkan dalam perenggan tersebut, iaitu aktiviti bagi kategori pertama ialah ada pensel situ, nanti kita akan bincangkan dengan lebih lanjut dalam slide aktiviti 2 nanti. Kita baca sahaja maklumat yang ada di sini mengenai isi 1, pembentangan kumpulan selama 10 minit, penilaian juri, kemahiran pembentangan, bersoal jawab, hukum sains. Seterusnya, murid-murid perlulah menulis bagi perenggan yang berikutnya mengenai perbincangan isi yang keberapa? Bagus, isi yang kedua iaitu seterusnya peserta ke kawasan padang bagi kategori kedua iaitu roket air sasaran. Dalam acara ini, ada pensel situ, kita akan bincangkan nanti dalam slide aktiviti yang kedua nanti. Menyasarkan tanda jarak 80 meter dari tapak, kemudian paras air, tekanan udara, sudut pelancaran roket, penilaian berdasarkan jarak luncuran dan penonton teruja. Jadi, maklumat ini kita akan bincangkan nanti. Seterusnya, kita lihat dalam perenggan yang berikutnya membincangkan isi yang ketiga, iaitu acara terakhir ialah roket air payung terjun. Jadi, kita akan membincangkan perenggan ini dengan lebih lanjut dalam
pembinaan ayat iaitu dalam sesi slide aktiviti kedua nanti. Seterusnya, ada perenggan yang terakhir sebagai apa? Bagus, sebagai penutup. Dalam setiap perenggan karangan mestilah ada penutup ya. Iaitu sebelum berakhir, kita akan bincangkan nanti. Kemudian, keputusan diumumkan, bakat kreatif terserlah, berlangsung dengan jayanya. Itu perenggan yang terakhir ataupun perenggan penutup. Dan murid-murid perlulah menyatakan di situ iaitu pengakuan pelapor. Laporan disediakan oleh adanya tanda tangan dan nama pelapor iaitu Chauvin dan adanya jawatan pelapor di situ iaitu Setiausaha Kelab Sains Sekolah Kebangsaan Seri Makmur. Dan di sebelah kanan sekali iaitu mestinya ada tarikh laporan ditulis iaitu 27 Jun 2000. Murid lengkapkanlah sendiri di situ tahunnya. Diharapkan murid-murid dapatlah memahami format penulisan laporan ini dengan sebaiknya. Murid-murid, mari kita membaca teks petikan di sebelah ini dengan sebutan dan intonasi yang betul. Baiklah murid-murid, sekarang marilah kita membaca maklumat yang Cikgu Afan paparkan di sini iaitu tajuknya Meluncur Tinggi. Farisha dan rakan-rakannya pulang dari Karnival Sains, Teknologi, Kejuruteraan dan Matematik iaitu STEM. Mereka ingin menulis karangan fakta dan laporan tentang pertandingan yang disertai. Jadi di sini kita lihat tajuk yang disediakan iaitu pertandingan roket air. Kita lihat dan sama-sama membaca maklumat yang dinyatakan di situ. Pertandingan roket air kini diadakan pada peringkat sekolah rendah dalam Karnival Sains, Teknologi, Kejuruteraan dan Matematik iaitu STEM. Pertandingan ini adalah untuk mendedahkan murid tentang aktiviti bertemakan sains angkasa. Biasanya, 3 kategori dipertandingkan iaitu pembentangan, roket air sasaran dan roket air payung terjun. Baiklah murid-murid, mari kita membina ayat bagi menjelaskan isi satu dengan menggunakan huraian yang diberikan. Baiklah murid-murid, kita lihat isi satu ini mengenai kategori pertama. Dan dalam gambar ini dapatlah kita lihat para juri sedang bersoal jawab dengan para peserta. Oleh itu kita lihat huraiannya, pembentangan 10 minit. Contoh ayat, aktiviti bagi kategori pertama ialah peserta perlu melakukan ... Jadi murid lengkapkan ayat ini dengan menggunakan huraian yang berwarna merah itu ya. Seterusnya kita lihat huraian yang kedua, melakukan penilaian. Jadi kita lihat ayat yang sesuai. Para juri ... berdasarkan pembentangan tersebut. Jadi murid lengkapkan ayat yang kedua ini dengan menggunakan huraian yang kedua inilah juga. Seterusnya huraian yang ketiga, kemahiran pembentangan, bersoal jawab, kefahaman hukum sains, kreativiti dan inovasi. Jadi kita lihat contoh ayat yang boleh disesuaikan dengan huraian tersebut. Antara kriteria yang dinilai oleh para juri ialah ... Jadi murid lengkapkanlah ayat ini dengan menggunakan huraian yang telah disediakan. Untuk pengetahuan murid-murid, ketiga-tiga ayat ini akan membentuk sebuah perenggan dalam penulisan nanti. Seterusnya, mari kita membina ayat bagi menjelaskan isi kedua dengan menggunakan huraian yang diberikan. Baiklah murid-murid, sekarang kita mahu menjelaskan
maklumat iaitu isi kedua. Isi kedua ini membincangkan bagi kategori kedua iaitu roket air sasaran. Jadinya di sini untuk pengetahuan murid-murid dapatlah kita lihat sekumpulan murid perempuan itu sedang mempersiapkan roketnya untuk dilancarkan. Jadinya kita lihat huraian yang disediakan di sebelah kanan gambar itu. Yang pertama, roket air sasaran. Contoh ayat, acara ... dilakukan oleh para peserta di tengah padang. Jadi murid lengkapkan sahaja ayat ini dengan menggunakan maklumat huraian yang pertama tadi. Seterusnya huraian yang kedua menyasarkan tanda jarak 80 meter dari tapak. Oleh itu kita lihat contoh ayatnya. Para peserta perlu ... Jadi murid lengkapkan sahaja ayat yang kedua ini dengan menggunakan huraian yang kedua itu. Seterusnya huraian yang ketiga, pelaras air, tekanan udara, sudut pelancaran roket. Jadi kita lihat contoh ayatnya, iaitu sebelum para peserta melancarkan roketnya, mereka perlu memastikan semua perkara dalam keadaan yang baik seperti ... Jadi murid lengkapkan saja ayat ini dengan menggunakan huraian yang telah Cikgu Afan berikan tersebut. Oleh itu, ketiga-tiga ayat ini akan dibentuk menjadi sebuah perenggan dalam penulisan nanti ya murid-murid. Seterusnya, mari kita membina ayat bagi menjelaskan isi ketiga dengan menggunakan huraian yang diberikan. Baiklah murid-murid, kita lihat seterusnya isi yang ketiga ini membincangkan mengenai kategori yang ketiga. Kategori ketiga ini iaitu roket air payung terjun. Dan kita dapat lihat dalam gambar tersebut adanya sekumpulan murid yang telah melancarkan roket airnya itu ke udara. Oleh itu kita lihat huraian yang dinyatakan di sini dalam jadual. Roket air payung terjun itu huraian yang pertama. Kita lihat contoh ayatnya. Kategori ketiga pula ialah pelancaran ... Jadi murid macam biasalah lengkapkan ayat ini dengan menggunakan huraian tersebut. Seterusnya, huraian yang kedua, telur sintetik 60 gram sebagai beban. Jadi, contoh ayatnya, para peserta perlu meletakkan ... pada roket tersebut. Jadi, murid lengkapkan ayat yang kedua ini dengan menggunakan huraian yang kedua. Seterusnya, huraian yang ketiga, catatan di udara paling lama diambil. Oleh itu kita lihat contoh ayatnya. Sejurus roket dilancarkan ... oleh para juri. Jadi murid lengkapkan sahaja ayat ini dengan menggunakan huraian yang ketiga. Dan huraian yang terakhir, paras air, tekanan udara. Dan kita lihat contoh ayat yang sesuai untuk menjelaskan huraian tersebut. Bagi memastikan roket air meluncur tinggi ke udara, para peserta hendaklah memastikan ... dan ... mengikut sukatan yang tepat. Jadi, ayat yang keempat ini murid lengkapkan dengan huraian yang keempat tadi. Untuk pengetahuan murid-murid, keempat-empat ayat ini akan disatukan dan menjadi sebuah perenggan dalam penulisan nanti. Kini tiba masanya murid perlu tuliskan sebuah penulisan berformat laporan yang bertajuk Laporan Pertandingan Roket Air dalam buku penulisan. Rujuk slide aktiviti 2 untuk mendapatkan ayat yang perlu ditulis dalam perenggan laporan tersebut. Baiklah murid-murid, untuk aktiviti yang ketiga ini sangatlah mudah, iaitu murid perlu menulis sebuah
penulisan berformat laporan yang bertajuk Laporan Pertandingan Roket Air. Jangan risau, Cikgu Afan sudah pun membantu murid-murid satu demi satu, iaitu Cikgu Afan sudah menyatakan di sini tajuk laporan, iaitu Laporan Pertandingan Roket Air. Seterusnya, P1 itu merujuk pada perenggan yang pertama, iaitu pendahuluan. Pendahuluan ini sudah pun disediakan dalam buku teks. Jadi Cikgu Afan ambil sahaja pendahuluan tersebut untuk ditulis dalam penulisan ini. Seterusnya, P2 merujuk pada perenggan yang kedua. Jadi di sini perenggan yang kedua ini membincangkan apa? Bagus, membincangkan isi pertama, isi satu tadi. Isi satu tadi dapat di mana? Bagus, murid-murid rujuklah semula slide aktiviti kedua tadi kan. Jadi murid tulis saja 3 ayat tersebut untuk dipindahkan dalam bentuk perenggan yang kedua ini kan. Kan Cikgu Afan tadi cakap 3 ayat tadi akan dibentukkan dalam sebuah perenggan. Inilah perenggannya. Murid perlu tulis sahaja ayat tersebut dalam bentuk perenggan yang kedua. Mudah kan? Seterusnya, P3, perenggan yang ketiga. Murid perlu membincangkan ataupun menulis maklumat berkaitan dengan isi yang keberapa? Bagus, isi yang kedua. Isi yang kedua ni, murid-murid nak dapat mana ayatnya? Ya, murid-murid silalah rujuk slide aktiviti 2 tadi. Iaitu ayat-ayat yang telah kita bina tadi menggunakan huraian. Mudahkan murid-murid? Tuliskan sahaja dalam perenggan yang ketiga ini. Seterusnya, P4 merujuk pada perenggan yang keempat. Perenggan yang keempat ini membincangkan isi yang keberapa? Bagus, isi yang ketiga. Isi yang ketiga ni nak dapat di mana ya? Bagus. Jadi murid silalah rujuk semula. Slide aktiviti 2 tadi yang mempunyai isi yang ketiga. Pindahkan saja ayat tersebut, iaitu mempunyai 4 ayat tadi kan. 4 ayat tadi perlu ditulis dalam bentuk perenggan yang keempat ini. Mudah sahaja murid-murid. Dan P5 pula merujuk kepada perenggan yang kelima sebagai perenggan penutup. Perenggan penutup Cikgu Afan sudah sediakan. Jangan risau. Sangatlah mudah kan? Cikgu Afan tak nak bagi kerja yang susah-susah kepada murid-murid. Yang penting murid perlu rajin. Sebab kita perlu belajar. Kan? Baiklah murid-murid. Di sini Cikgu Afan sertakan sambungan daripada penulisan laporan tadi, iaitu adanya maklumat mengenai laporan disediakan oleh, iaitu pengakuan, iaitu penulis bagi laporan ini, iaitu Shufen. Ada nama Shufen, ada tanda tangan Shufen. Ada juga jawatan Shufen, iaitu setiausaha, dan juga nama organisasi, iaitu Kelab Sains, dan juga nama sekolah. Dan jangan lupa di sebelah kanan itu mestilah ada tarikhnya murid-murid, iaitu 27 Jun 2021. Murid bolehlah memilih tarikh yang dikehendaki ataupun yang disukai lah. Jadi di sini murid-murid perlulah menyiapkan tugasan ini dengan tulisan yang kemas dan ejaan yang betul. Diharapkan murid-murid dapatlah menyiapkan tugasan ini dengan sebaiknya. Selamat berjaya ya murid-murid. Semoga kita bertemu lagi dalam pembelajaran dan pemudahcaraan pada hari yang lain. Sekian, terima kasih.